kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi. Belum apa-apa begitu sulit melupakan Raihan. Cukup-cukup lah. Macam ni, Mariam Loy, kopiah saya ni tadi, saya ni dalam surau sekarang ni. Surau ni, Masya Allah, surau ni bersih. Kopiah saya terjatuh dalam tempat ambil wudu tadi dan dah basah semuanya. Saya dah cuba keringkan untuk live ni tapi tak sempat. Jadi saya mohon maaf atas memang benar pakai kopiah ni adalah satu perkara yang baik. Dia kata kata Imam Al-Bani menyebut min sabatus salihin, orang yang pakai kopiah ni adalah antara tanda-tanda orang yang soleh. Jadi macam kita sebutlah, siapa yang pakai kopiah bukanlah kata dia ni alim, dia baik ataupun apa, tetapi sesiapa yang pakai kopiah ini adalah orang yang memperolehi satu kelebihan yang mana pertamanya ia sebagaimana sunnah Nabi SAW, dia menutupi kepala, tapi tidaklah khusus kepada kopiah sahaja. Macam mana orang tutup kepala dengan serban, itu juga satu bentuk tutup kepala. Tapi di Malaysia ni, ataupun kita kata kebiasaan negara kita ini, kita memakai kopiah untuk menutup kepala kita. Sekejap, mana tahu ada filter kopiah ke. Sekejap aku cari sat. Mana ada filter ni? Macam mana lah filter ni? Tak ada lah. Ke tak update? Tak apalah. Kita terus sambung. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramai ustaz-ustaz ada juga hari ni yang saya pun segan nak bercakap, tapi tak apalah. Hari ini kita akan muzakarah sedikit selama setengah jam. Sebelum kita bermula, suka saya pesankan ataupun saya ingatkan semua, malam ini live kita dibawa khas oleh Nanaji. Nanaji itu apa? Nanaji itu adalah sejenis kopi yang boleh kita minum, berwarna hijau, bukan pewarna, hijau asli, insyaAllah baik untuk kesihatan. Topik kita pada kali ini, pada malam ini adalah berkenaan dengan solat fardu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, solat ni kita selalu cakap, dah solat ke belum? Ataupun kita kata saya solat, jadi saya mesti jadi orang baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, bila kita sebut solat, dia tidak dapat lari kepada perkara asas dalam hidup ini. Sebab apa? Walaupun mafhum hadis ni, orang kata hadis ni lemah ke apa, tetapi ia menggambarkan pentingnya solat ini. Semua biasa dengar kan? As-salatu aimanuddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Jadi sekiranya manusia ini dia mentaati perintah Allah, ataupun dia ni sedar dia ni hamba Allah SWT, maka dia akan solat. Sebab apa? Kalau kita dengan mak kita pun, kalau mak kita kata, tolong buat ni sekejap abang, tolong buat ni, tolong beli mak, tolong belikan mak gula sekejap dekat pasar ni, boleh ke tak? Kalau kita sedar yang kita ni anak, yang kita ni sebenarnya perlukan doa mak, kita kena agungkan mak, tidak kita tolak, kecuali kita ni memang ada kesakitan yang mencacatkan kita. Barulah kita tolak, kata mak, kaki saya ni pendek sebelah, kalau saya pergi beli gula tu mungkin besok baru sampai. Kalau benda-benda seperti begitu, mungkin kita boleh beri pelepasan. Dan kalau dia buat juga dalam keadaan dia itu berat ataupun dia susah, betapa banyak pahala anak-anak yang korban untuk mak ayah dia. Jadi tuan-tuan, jangan pernah sekali takut ataupun jangan pernah sekali gusar dengan rezeki yang kita berikan kepada kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Kedua ibu bapa ini dijanjikan Allah SWT redha, dia berada pada redha ibu bapa kita. Itu kalau orang sedar. Jadi berbalik kepada apa yang kita bercakap, sekiranya seorang itu sedar dia hamba, maka dia akan solat. Kenapa? Ini adalah Allah, ini adalah Tuhan sekalian alam. Dia ciptakan aku dalam berjuta-juta makhluk ni, dia jadikan aku manusia. Dan setiap pernafasan, setiap degupan jantung ini di dalam kekuasaan Allah SWT. Wa qala Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha' fa'alu lima yurid. Allah SWT boleh buat apa benda yang dia suka. Allah SWT boleh buat apa sahaja yang dia mahu dengan cara yang dia mahu. Baik, itulah sedikit sebanyak pendahuluan kita pada malam ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan
Solat. Solat. Kau solat tak? Kalau kau tak solat, kau yang lemah. Okey, kita terus kepada hadis yang pertama pada malam ini. Baik, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'aqqibatun la yanjibu qailuhunna aw fa'iluhunna salasan wa thalathina tasbihatan wa salasina tahmidatan wa arba'an wa thalathina takbiratan fi duburin kulli salat. Nabi SAW beritahu, mu'aqqibatul la yanjibu qailuhunna. Kalimah yang dibaca mengiringi solat. Mengiringi solat. Apa dia benda-benda yang selalu kita baca? Banyak juga orang baca sebenarnya. Iman penuh. Banyak sebenarnya orang baca benda ini, tapi selama-lama kita duk buat ni, kita tahu dah di mana dalil dia. Kadang-kadang bila orang minta dalil ni bukan kerana dia nak menguji ataupun dia nak mencabar sesiapa yang bercakap tentang suatu perkara. Tetapi kadang-kadang kita minta dalil ni adalah untuk kita mengetahui apa sebenarnya kebaikan, kelebihan sekiranya aku buat amalan-amalan seperti ini. Jadi sebab itulah kita tanya kan. Tapi jadi sekarang ni dah jadi lain pula. Jadi apa? Jadi macam, oi, tanya dalil pula dah. Kau Wahabi ke? Tak habis-habis Wahabi. Tak boleh lah macam tu. Ada beberapa benda yang kalau kita tanya dalil, contoh, mak kita kata, Aisyah kena makan sekarang. Sebab apa? Kalau Aisyah tak makan, mak akan marah. Lepas tu Aisyah tu tanya, kenapa Aisyah kena makan, mak? Kalau mak tu kata, jangan tanya Aisyah Wahabi, ataupun jangan tanya banyak-banyak, mak gotan kau nanti. Bukan tak boleh mendidik sedemikian rupa. Boleh. Tetapi sekiranya ada penerangan, dia ayat Aisyah, mari sini. Kau tengok, kau dengar mak nak cakap. Kalau kau makan, insya-Allah dengan izin Allah SWT kau akan dapat tenaga. Dan bila kau dapat tenaga, kau boleh banyak benda pun kau boleh buat. Bahkan kau boleh belajar dengan baik, boleh bekerja dengan baik, boleh macam-macam dengan makan ini. Semuanya dengan izin Allah SWT. Kalau kau buat, maka pahala lah bagi kau dan mudahlah hidup kau. Kita sebut begitu. Jadi anak ni pun, kalau makan, dapat tenaga dengan izin Allah. Sebab itulah aku kena makan. Jadi budak ni faham kenapa dia kena makan. Jadi apabila kita menerangkan sesuatu perkara, tidak ada sebarang dalil ataupun pengukuhan kepada suruhan itu, maka tidak perlulah kita ni jadi orang yang kritis. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Nabi SAW sebut, Allah beritahu, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ini jalan aku, Nabi kata. Diseru kamu di atas jalan ini dengan basirah, di atas ilmu, di atas cahaya. Jadi kalaulah kita taklid membabi buta, maka tidak ada guna kita ni menjadi orang Islam. Sebab apa? Sebab penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelebihan, penuh dengan ketakjuban apabila kita tahu benda-benda yang Allah SWT janjikan dalam setiap perkara yang kita buat ni. Jadi sebab itulah tidak kita ni harus, mesti wajib kita mengetahui atas apa yang kita perbuat itu apakah dalil dia. Kan? Tapi bukanlah kita kata setiap benda itu perlu kepada pendalilan yang khusus kan jadi bincang benda lain pula kan. Tapi begitulah. Baik, seterusnya kita baca dua hadis lagi untuk meningkatkan kesungguhan kita, meningkatkan keinginan kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Daripada hadis riwayat Muslim lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi duburin kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbara Allah salasan wa salasina fatilka 99 wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kana misla zabadil bahar. Kalau kita dengar dalam hadis kan, Nabi kata misla zabadil bahar ini, ia adalah satu perkara yang besar. Kerana apa? Kita dengar sama-sama. Nabi kata apa? Sesiapa man sabbahallah fi duburin kulli salatin. Siapa yang lepas solat ni, dia buat apa? Dia baca subhanallah berapa kali? Salasan wa salasin. 33 kali baca subhanallah, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan wa kabbarallah, dan Allahu akbar salasan wa salasina wa salasin. 33 kali semua. 33. Apa yang akan berlaku? Lepas tu, lepas dia baca 33 semua ni, lepas tu dia baca pula wa qala tamamal mi'ah, dan dia membaca kesemua berjumlah 99 kali dan mengucapkan dan mencukupkan dengan bilangan ke-100. Dia cakap apa? Maksudnya bila dia cakap, dia dah baca dah 33 tadi, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Lepas tu wa qala tamamal mi'ah, dan dia menyempurnakan dengan yang ke-100. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Apabila dia buat benda ini, apa yang akan berlaku? Maka dosa-dosanya diampunkan, walaupun sebanyak buih di lautan. Diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita ni kalau nak kira buih kat laut ni banyak lah. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam pun kita boleh buat dosa. Dalam kita melihat muka orang pun kadang-kadang kita buat dosa, kan? Tengok orang gemuk sikit, dapatlah tu. Tengok orang hitam sikit, dapat lagi. Kadang fikir yang tak baik pun akan menjadikan kita dapat satu-satu perkara yang tidak baik. Jadi kalau boleh kita amalkan seperti mana yang Nabi SAW suruh ni. Jadi sebab itulah adalah beberapa anjuran untuk berzikir sendiri adalah. Tetapi macam kita kata ni, hari ni hari riwayat Muslim dan Nabi SAW pun buat. Kita ulang sekali lagi sebagai tazkirah sama-sama. Man sabbahallahu man sabbahallahu fi duburin kulli salatin salasan wa thalasin, wa hamidallaha salasan wa thalasin, wa kabbarallaha salasan wa thalasin, fatilka tis'atu wa tis'in fatilka tis'atun wa tis'un, wa qala tamamal mi'ah. Apabila seorang itu dia berzikir kepada Allah setiap kali selepas solat, tanpa menggerakkan ataupun dalam tahiyat dia baca 33 alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, dan alhamdulillah subhanallah 33 kali, dan dia sempurnakan wa qala tamamal mi'ah, dia menyempurnakan semua ini dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Apabila dia buat benda ni, nampak macam kecil, nampak hari-hari pun orang buat subhanallah, 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 habis 33, alhamdulillah, 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 habis 33, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sehingga 33. Lepas tu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa yang berlaku? Allah SWT ampunkan semua dosa dia, walaupun dosa dia banyak sebanyak buih di lautan. Jadi kenalah kita buat perkara ini kerana Allah SWT suka, dan ini adalah dalil yang jelas bahawa sebenarnya memang ada zikir selepas solat. Yang orang kata ada satu tu kan, bila saya ada buat satu video baru ni, orang tanya, kalau you cakap zikir ni hanya selepas solat, dah masa solat tu bukankah ia juga berzikir? Benar, ia juga berzikir. Tetapi setiap hadis Nabi ataupun setiap amalan Nabi SAW ni, yang sunnah ni, yang kita wajib buat juga sebenarnya. Sebab apa? Dikhawatiri dalam solat tu ada benda yang kurang, ya.
Lihatlah bagaimana cara Allah SWT ajar kita, ataupun kita mengajar diri kita sendiri pun. Allah ajar kita untuk melalui Nabi untuk kita istighfar tiap kali lepas solat. Untuk apa sebenarnya? Kerana apabila seorang tu istighfar ataupun kita buat satu benda kepada orang, kita rasa benda tu tak sempurna, betul kita kata, saya minta maaf kalau ada salah silap, saya mohon maaf, moga Allah SWT mudahkan akak ataupun mudahkan abang. Contoh kita cakap macam tu kan, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ni orang yang dengar perkataan yang diucapkan, kita akan rasa macam bagus, baik budak ni, ada akhlak budak ini. Jadi selepas solat juga sama. Bila kita zikir selepas solat, kita kata alhamdulillah, astagfirullahalazim. Berarti kita sebut juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang layak disembah hanya Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang mensyirikkannya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan, baginya segala puji di dunia ini, dan baginya segala puji dari semua zat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa, dia mengetahui, berkuasa atas setiap sesuatu keadaan. Jadi itulah perkara-perkara yang perlu kita lakukan, itulah perkara-perkara yang perlu kita buat. Kerana apa? Kerana ini memberi banyak manfaat dan juga menghidupkan sunnah Nabi. Kan kita biasa dengar satu hadis kan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata, alaikum bisunnati, kepada kamu sunnah-sunnahku. Kalau kita cakap dekat orang dengan nada ataupun dengan pesanan yang sedemikian macam mana Nabi cakap, memang akan terasa setiap perkataan itu. Kalau ada orang cakap kepada awak, orang cakap kepada kita kan, ni abah hadiahkan awak ni satu hadiah daripada abah, jaga baik-baik hadiah abah ni, abah sayang kat kamu, jaga baik-baik hadiah ni. Jadi begitulah pesan Nabi, alaikum bisunnati, kepada kamu ini sunnah aku, kebaikan-kebaikan aku yang Allah SWT akan beri manfaat pada kamu. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah daripada sahabat-sahabat khulafa'ir rasyidin yang aku telah, yang Allah SWT telah beri hidayah dan aku telah approve. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi garham, maksudnya pegang sungguhlah dengan sunnah ini. Jadi kalau orang kata sunnah ni ikut kau lah, nak buat tak nak buat, bolehlah juga kita kata kalau tak buat pun tidak menjadi dosa, tetapi gugi-gugi sebesar-besarnya. Kerana apa? Amalan-amalan sunnah ini dia menutupi ataupun dia menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Jadi tuan-tuan, yang mana yang menonton pada malam ini ada 400 orang ni, tolonglah, kalau ada masa, saya ingatkan diri saya juga kan, janganlah terikut-terikut dengan lepas mayat terus bangun caw macam tak ada apa-apa, macam langsung tak ada respect ya. Kita ada pendahuluan dan kita ada pengakhiran. Kalau kita ni nak jadi orang yang baik, kita datanglah, ataupun kita nak Allah SWT sayang pada kita, kita datanglah ke masjid ni awal sikit. Pendahuluan dia apa? Semayang qabliyah. Man salla man arba'a raka'at qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramallahu azza wa jalla lahmuhu 'ala an-nar. Siapa yang semayang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, yang ini sunat qabliyah ba'diyah, Allah SWT mengharamkan daging dia daripada api neraka. Haramallahu azza wa jalla lahmuhu 'ala an-nar. Allah SWT haramkan daging dia daripada neraka. Jadi sebab tu kalau ada beberapa seruan ataupun kita kata galakan untuk tidak berzikir selepas solat, ataupun dia kata tak apalah, amalan ifradi buat sendiri-sendiri, kita mungkin boleh lihat di aspek yang lebih besar, iaitu untuk mendidik dengan mengetahui bahawasanya, katakanlah selama-lama kita hidup 10 tahun kita pergi masjid ni, kita tak tahu kenapa kita zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi lepas kita dengar hadis ni pada malam ini, lepas kita tahu ada manfaat yang sebegini, betapa banyaknya waktu dan masa yang telah kita habiskan untuk mendapat keampunan Allah SWT, seperti keampunan Allah SWT sebanyak buih di lautan. Jadi itu satu kelebihan yang mana bukan kecil, dia adalah perkara yang sangat-sangat meluas keampunan Allah SWT pada diri kita.
Jadi itu sikit sebanyak pada hari ini tentang solat. Kita boleh ambil satu lagi insyaAllah, hadis yang pendek tetapi benar-benar memberi manfaat, memberi satu kelebihan untuk kita rasa nak mengamalkan lagi amalan-amalan ini. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man alima anna as-salata haqqun wajibun dakhala al-jannah. Pendek ringkas tapi sangat padat dengan isi. Apa dia Nabi kata? Daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi SAW beritahu, Nabi kata man alima anna as-salatun haqqun wajibun, sesiapa yang meyakini bahawa solat itu adalah satu hak yang wajib. Dia yakin, dia kata aku memang akan buat solat ini, aku akan laksanakan, dirikan solat ini dalam keadaan apa pun aku akan buat. Kenapa? Aku yakin ini adalah satu perkara yang wajib. Maka apa yang dia akan dapat daripada keyakinan ini, apa yang dia akan dapat daripada kesungguhan ini? Dakhalal jannah. Dia akan masuk syurga. Musnad Ahmad. Jadi walaupun mungkin hari ini ada antara kita, ataupun ada juga kita kadang-kadang memandang ataupun tertinggal solat-solat kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi jika kita merasa ini adalah perkara yang penting, kita taubat, kita ganti solat itu. Ada orang kata, ada ulama kata kena ganti, ada ulama kata tak payah ganti. Tapi apa-apa pun, kalau kita berhutang dengan orang, kita bayar balik. Kalau tak boleh bayar balik, sekurang-kurangnya kita minta ampun. Itu approach yang kita buat dengan manusia, apatah lagi dengan Allah SWT. Jadi pada saya lebih cenderung untuk menggantikan solat tersebut. Kenapa? Ini faman aqamad din. Siapa yang mendirikan agama, siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama dia. Dia meruntuhkan agama dia kalau dia tidak solat. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka dia akan menjadi kafir. Jadi apa yang kita boleh simpulkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah apabila seorang itu dia meyakini bahawa solat ni satu perkara yang wajib. Dan saya rasa majoriti kita hari ini yang berada dalam grup kita pada hari ini, ataupun yang berada dalam live kita pada hari ini, adalah mereka-mereka yang meyakini bahawasanya solat itu satu hak yang perlu kita tunaikan kepada Allah sebagai kita seorang hamba, dan kita merasakan itu wajib. InsyaAllah semua akan jadi ahli syurga. Saya rasa dengan hadis itu kita berakhirlah live kita pada malam ini. Saya mungkin nak ambil beberapa saat yang ada ini nak bagi tahu sekali lagi, kalau yang baru masuk ataupun yang belum lagi tahu, live kita pada malam ini dibawakan khas oleh Nanaji Coffee. Satu kopi yang berwarna hijau, bukan pewarna, tetapi itu warna asli. Kalau berminat bolehlah pergi ke Instagram mereka. Baik, itulah sikit sebanyak untuk hari ini. Syukran jazilan kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT bagi manfaat pada kita semua. Dan ingat, sekali lagi kita ulang, man alima anna salata haqqun, sesiapa yang dalam dia yakin benar bahawasanya salat ini wajib dan ini hak yang aku perlu tunaikan, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Dakhala ni maksud dia masuk, al jannah ni maksud dia syurga. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita solat. Jagalah. Kalau apa? Kita kalau kita ada ruang dan peluang, banyakkan solat kita kepada Allah SWT. Ikhlaskan hati kita. Saya rasa sekadar itu dulu pada hari ini. Maaf, salah silap jika ada terkasar bahasa, contoh-contoh yang tidak perlu. Saya mohon maaf. Dan saya mengharapkan Allah SWT beri keberkatan pada diri kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Orang ramai tadi request nak live malam ni. Minta maaf lah bang.